Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini dalam mata pelajaran Faraid, masih lagi kita bincang dalam pelajaran yang ketiga, iaitu bab pusaka nenek. Jadi dalam video yang lepas, nanti di akhir video ni awak tengok saya ada sediakan link untuk dua video tentang pusaka nenek. Ada dua video tentang pusaka nenek. Boleh rujuk balik video tu dan ulang kajilah. Sebab ini dah masuk video yang ketiga. Jadi dia ada kaitan dengan video-video yang lepas. Awak kena tengok untuk ulang kaji. Baik, di dalam video yang lepas saya dah terangkan pusaka nenek ni dia ada 4 bahagian. Ada ketikanya nenek, dua-dua nenek, iaitu daripada sebelah bapa dan juga sebelah ibu boleh dapat pusaka. Dan ada keadaan nenek daripada sebelah ibu je dapat, dan ada keadaan dua-dua belah nenek daripada sebelah bapa dan juga sebelah ibu terhalang daripada mempusakai harta. Jadi dalam video yang lepas juga saya dah terangkan satu penyelesaian masalah tentang pusaka nenek. Okey, ini sambungan, iaitu penyelesaian bagi masalah pusaka nenek yang kedua. Baik, kita lihat yang kedua ni, keadaannya nenek sebelah ibu mendapat bahagian fardus sudus 1/6 jika si mati tinggalkan bapa. Nenek sebelah ibu sahaja yang dapat. Nenek sebelah bapa tak dapat kerana terhalang oleh bapa si mati. Jadi kita tengok ada 3 waris yang si mati ni tinggalkan, iaitu yang pertama suami, yang kedua nenek sebelah ibu, dan yang ketiga bapa. Jadi 3 waris yang akan dapat pusaka lah. Baik, pertama sekali dalam penyelesaian masalah ni kita kena cari dulu kadar pusaka untuk setiap waris. Berapa yang diorang dapat. Baik, untuk suami, waris yang pertama suami akan dapat 1/2. Nenek sebelah ibu akan dapat 1/6. Dan juga bapa kepada si mati akan dapat asabah. Asabah ni sama ada dia ambil semua ataupun dia akan ambil baki daripada waris-waris yang ambil furud, iaitu suami dan juga nenek sebelah ibu ni. Baik, pertama sekali bila dah dapat kadar pusaka untuk setiap waris, kita lihat dulu waris yang dapat furud, iaitu suami dan juga nenek sebelah ibu. Suami dapat 1/2, nenek dapat 1/6. Maka kita kena samakan dulu penyebut dia yang bawah ni. Atas 2, bawah 6. Kena samakan dulu. Jadi caranya didarabkan dengan 3. Ikut keadaan. Jadi kalau situasi macam ni, 1/2, 1/6, nak samakan bawah dia, yang belah atas sahaja perlu didarab dengan 3. Darab dengan 3 jadi 3/6. Baik, tengok penyebut yang baru ni, 6. Sama dengan yang bawah. Kalau dah sama, yang bawah ni dah tak perlu didarab lagi. Bila dah sama, untuk waris yang dapat fardu ni, furud ni, dah selesai, kita tengok pula asabah. Jadi asabah mudah. Kita cuma perlu turunkan penyebut tu ke bawah saja. Jadi penyebut yang baru ni 6, terus turunkan ke bawah, iaitu 2/6. Mana datang 2? 2 ni ialah baki daripada kadar yang suami ambil dan juga nenek ambil. Nampak? Suami ambil 3, nenek sebelah ibu ambil 1/6. Maka baki daripada suami dan juga nenek ni dah ambil ialah 2. Suami ambil 3, nenek ambil 1. Jadi 3 campur 1, 4. Baki daripada 6, 4. 6 tolak 4, 2. Sebab tu dapat 2 dekat bawah ni. Jadi kadar pusaka untuk bapa dia ialah 2/6. Jadi kadar pusaka untuk asabah ni berbeza mengikut situasi dan keadaan. Lain-lain. Asabah ni dia punya kadar dia akan berlainan untuk setiap situasi. Perlu selesaikan dulu yang terima furud, baru awak akan dapat kadar untuk asabah. Baik, kemudian dah selesai kadar pusaka, kita terus cari pula asal masalah.
Macam mana nak cari asal masalah? Mudah. Kita hanya ambil nombor penyebut ni sahaja. Nampak? 6, 6, 6. Terus bawa jadi asal masalah. Selesai untuk asal masalah. Kemudian bahagian pula. Bahagian pula kita akan ambil nombor yang di atas. Nampak? Nombor yang di atas. Untuk suami 3. Untuk nenek sebelah ibu 1. Bawa terus ke bahagian. Kemudian untuk bapa bahagian dia, nombor yang atas 2. Bawa terus ke bahagian belah sini. Selesai untuk bahagian. Kemudian yang terakhir kita akan cari pula berapa sah masalah. Nak cari sah masalah, awak hanya tambahkan bahagian ni. 3 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6. Itulah cara untuk cari sah masalah. Baik, dah selesai awak kira. Cara macam mana awak nak semak, cara kira awak ni betul ataupun tak, awak tengok sah masalah dan juga asal masalah mestilah sama. Sah masalah dan asal masalah mesti sama. Kalau asal 6, sah masalah pun mesti 6 juga. Kalau berbeza, contohnya sah masalah 8, asal masalah dia 6, maka cara kira awak salah. Dan automatik jawapan awak pun akan salah. Gitu. Baik, ini untuk penyelesaian masalah bagi situasi yang kedua. Kalau tak jelas, awak boleh tengok rujuk kitab awak muka surat 19. Baik, kemudian kita tengok situasi yang ketiga. Baik, situasi yang ketiga, nenek sebelah bapa atau ibu mahjubah. Apa tu mahjubah? Mahjubah maksudnya terhalang jika si mati meninggalkan ibu. Jadi kita dah belajar juga dalam bahagian pusaka nenek ni, nenek akan terhalang dua-dua sama ada nenek daripada sebelah ibu ataupun nenek sebelah bapa akan terhalang kalau si mati ni ada meninggalkan ibu. Jadi ibu akan halang nenek daripada sebelah bapa dan juga sebelah ibu untuk dapat pusaka. Baik. Jadi kita tengok dalam jadual ni, waris yang ditinggalkan si mati ni ada 3. Yang pertama ibu, yang kedua baitul mal dan yang ketiga nenek. Jadi ibu tahu baitul mal ni apa? Kita lihat baitul mal maksudnya tempat simpan harta orang Islam yang ditadbir oleh pemerintah atau wakilnya seperti Majlis Agama Islam Negeri Johor Darul Ta'zim dan sebagainya. Jadi baitul mal ni maksud tempat simpan harta orang Islam. Harta orang Islam mana yang disimpan? Iaitu harta orang Islam yang tak ada waris untuk terima dia punya harta. Contoh, dia hidup sebatang kara, tak ada waris lain, ataupun waris dia murtad dan sebagainya sampai menghilangkan kelayakan dia untuk terima harta si mati. Maka duit si mati tu akan pergi diambil oleh baitul mal. Jadi baitul mal ni dilantik oleh pemerintah dan duit yang diambil tu akan digunakan untuk tujuan kebajikan dan menjadi satu amal jariah, akan jadi pahala untuk si mati. Itu tujuan baitul mal diwujudkan. Baik, kita kembali semula kepada penyelesaian masalah bagi situasi yang ketiga. Kemudian kita dah tentukan siapa waris, kita cari pula berapa kadar pusaka bagi setiap waris. Untuk ibu, kadar pusakanya ialah 1/6. Untuk baitul mal, kadar pusakanya ialah asabah. Dan untuk nenek, kadar pusakanya mahjubah. Mahjubah tu apa tadi? Terhalang. Maksudnya nenek ni tak akan dapat apa-apa. Kosong. Baik, setelah kita dapat kadar pusaka, kita cari pula asal masalah. Untuk situasi ni dia jadi mudah disebabkan hanya ada satu furud. Kalau awak nampak ada satu je furud kat sini iaitu 1/6, tidak perlu nak samakan dia punya penyebut. Kita tinggal cari berapa kadar yang diterima oleh waris asabah ni tadi. Iaitu dia akan dapat 5/6. Mana dapat
mana datang 5/6 ni, 6 kita ambil saja penyebut daripada yang atas. Kemudian 5 ialah baki daripada kadar yang ibu dia ambil. Ibu dia ambil 1, ada baki lagi 5. 5 inilah kita bawa turun ke bawah ni untuk asabah. Kemudian asal masalah, kita ambil penyebut dia, nombor 6. Terus bawa kepada asal masalah. Kemudian bahagian. Bahagian kita ambil nombor yang di atas. Ibu dapat 1, Baitul Mal dapat 5 dan juga nenek akan dapat 0. Nenek dia tak layak dapat harta. Dan juga sah masalah, tambahkan ketiga-tiga bahagian tersebut. 1 tambah 5 tambah 0, 6. Jadi, kita semak sekali lagi, adakah sama sah masalah dan juga asal masalah? Sah masalah 6, asal masalah 6. Jadi ini adalah kiraan yang betul. Kemudian, yang terakhir dalam kitab awak, situasinya ialah nenek sebelah bapa mahjubah ataupun terhalang jika si mati meninggalkan ibu. Baik, kita lihat senarai waris dia. Yang pertama ada isteri, yang kedua ada bapa, dan yang ketiga nenek sebelah bapa. Ini waris dia. Kemudian kita cari pula kadar pusaka untuk setiap waris. Kadar pusaka untuk isteri ialah 1/4, untuk bapa asabah dan juga nenek sebelah bapa mahjubah ataupun terhalang daripada mempusakai harta. Jadi kemudian seperti yang saya terangkan, kalau ada satu sahaja furud, kita boleh terus selesaikan asabah. Maka bawa turun penyebutnya 4, kemudian baki daripada kadar yang diambil oleh isteri ambil 1/4, bakinya 3. 3 lah yang akan diterima oleh asabah. Asal masalah tak? Kita ambil penyebut, letak dekat sini, 4. Kemudian bahagian, nombor yang atas. Isteri dapat 1, bapa dapat 3 dan juga nenek sebelah bapa 0. Tak dapat apa-apa. Sah masalah, tambahkan sahaja ketiga-tiga bahagian. 1 tambah 3 tambah 0 sama dengan 4. Kemudian kita semak semula, adakah sama sah dan juga asal masalah. Sah masalah 4, asal masalah juga 4. Maka pengiraan ni dikira betul. Baik, setakat itu sahaja untuk hari ini. Kat bawah ni ada 2 video tentang pusaka nenek. InsyaAllah setakat itu sahaja untuk hari ini. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.